Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan muhyil nufus, salatan tus'iluna biha fi jami'i durus, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin wa maftah qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlas fihi wal 'amal bihi wan nashr bihi hatta ya'tiyana al-yaqin wa maftah qulubana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina bi fadlika afdala ma tu'ti 'ibadaka as-salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashadah. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata al-Imam al-Alim al-Allamah al-Faqih Habib Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, qala faslun man jahada wujub al-maktubati kafara aw tarakaha kaslan aw taraka al-wudu'a aw al-jum'ata wa shalla adh-dhuhra fahuwa muslimun wa yajibu qatluhu bis-sayfi ba'da istitabati in lam yatub. Kata Al-Faqih Abdullah Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, faslun ay fi hukmi tarikis salah. Ini satu fasal, yakni pada menyatakan hukum orang yang meninggalkan salat. Ini satu fasal pada menyatakan hukum orang yang meninggalkan salat. Selesai daripada membincangkan tentang jenis-jenis solat, daripada yang farduna dan yang sunatnya, kemudian solat-solat yang terakhirnya membincangkan beberapa jenis solat yang mempunyai khutbah, iaitu solat Jumaat, kemudian solat hari raya, kemudian solat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian solat gerhana, kemudian yang terakhirnya sebelum daripada pertemuan ni solat istisqa, solat meminta hujan, diletakkan pada bab yang seterusnya, ialah fasal ataupun tajuk berkaitan hukum orang yang meninggalkan solat. Ulama berkhilaf lah, berbeza pendapat dan pandangan pada meletakkan tajuk ini, tajuk pembicaraan mereka yang meninggalkan solat ni nak diletakkan di mana, selepas daripada bab apa ataupun sebelum daripada bab apa. Ada beberapa metod ataupun beberapa manhaj ulama dalam meletakkan ataupun dalam mentabwibkan, meletakkan bab berkaitan dengan tajuk ni. Sebahagian ulama meletakkannya selepas daripada tajuk murtad, lepas daripada faslul murtad, iaitu kisah ataupun hukum berkaitan dengan orang yang murtad, kemudian diletakkan, disusulkan selepas daripada hukum berkaitan dengan murtad, riddah, diletakkan hukum, perbincangan hukum orang yang meninggalkan salat. Sebagian ulama, kerana munasabahnya antara hukum untuk orang yang meninggalkan salat dengan tafsilannya, dengan perinciannya, ada yang dihukumkan dengan sama seperti keluar daripada agama Islam, iaitu orang yang meninggalkan solat dengan sengaja ataupun melakukan solat tetapi mengingkari kewujuban, mengingkari kewajipan solat 5 waktu. Dia ingkarkan tak wajib solat 5 waktu atas diri aku contohnya, ataupun atas orang-orang yang tertentu tak wajib solat 5 waktu, gugur kewajipan itu daripada dia tanpa sebarang uzur dan sebagainya, maka dia dihukumkan dengan kufur
dan disamakan hukumnya dengan orang murtad, maka diletakkan kemudian daripada perbincangan hukum orang murtad. Jadi sebahagian kitab-kitab fiqh meletakkan fasal yang berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan solat ini pada selepas daripada faslul murtad ataupun faslun fi riddah. Hukum hakam berkaitan dengan riddah, keluar daripada agama Islam. Sebagian ulama meletakkannya selepas daripada perbincangan bab janaiz, perbincangan bab jenazah, kerana kemunasabahan yang ada lah, iaitu antara hukum dari hukum orang yang meninggalkan solat juga sekiranya dia dibunuh, dihukumkan dengan hukum bunuh dan sebagainya. Kalaulah dia bukan orang yang mengingkari kewajipan solat, cuma dia tak solat sebab dia malas ataupun sebab dia bermudah-mudah tahawun, sebab dia bermudah-mudah ambil lewa dengan kewajipan solat ni wajib tapi malas ataupun segan ataupun rasa mudah, rasa tak berat, bukan satu tanggungjawab yang besar bagi diri dia, dan bila disuruh taubat contohnya tidak bertaubat, maka pemerintah menghukumkannya dengan bunuh, maka dia masih lagi muslim. Bila dia masih lagi muslim, maka dia diuruskan jenazahnya selepas daripada hukuman tersebut. Jenazahnya diuruskan seperti mana pengurusan jenazah muslimin yang lain, iaitu dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan. Maka berdasarkan kepada kemunasabahan itu, diletakkan perbincangan hukum tarikis solah ni, orang yang meninggalkan solat selepas daripada babul jenazah ataupun babul janaiz. Sebagian ulama meletakkannya sebelum daripada babul janaiz, seperti mana dalam kitab kita ni. Dalam kitab kita ni lepas habis fasal ni terus masuk dalam babul janaiz. Itu diletakkan sebelum daripada babul janaiz. Antaranya yang dilakukan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Minhajut Talibin, dan juga diikuti oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam mukhtasarnya ke atas Minhajut Talibin, iaitu Manhajut Tullab, diletakkan kat situ. Sebelum seseolah menjadikan faslun tentang berkaitan tentang orang yang meninggalkan solat ni penghabisan ataupun pengakhiran bab solat. Dah cerita dah solat apa yang ada kewajipan solat dan sebagainya, syarat sah solat, rukun solat dan sebagainya, kemudian jenis-jenis solat yang fardunya, fardu ain, fardu kifayah dan yang sunat dan sebagainya. Habis dah jenis-jenis solat, maka ditutupkan, disudahi dengan fasal tentang hukum berkaitan orang yang meninggalkan solat. Maka itu yang diikut oleh Al-Allamah Bafadal dalam kitab kita ni, iaitu diletakkan sebelum daripada babul janaiz, selepas daripada perbincangan jenis-jenis solat. Dan sebagian ulama meletakkannya, ada yang meletakkannya dalam kitab-kitab mereka selepas daripada azan. Sebelum daripada perbincangan azan. Sebelum daripada perbincangan azan. Kerana selepas daripada perbincangan tentang hukum kewajipan solat, dah dibincangkan kewajipan solat ni hukumnya fardu ain, kemudian dan waktu-waktu solat, kemudian menceritakan munasabahnya, diceritakan tentang bila mana ditinggalkan solat hukumnya haram, dan apa yang terjadi kesan daripada meninggalkan solat, tentang hukumnya dan sebagainya. Jadi ada beberapa manhaj ulama dalam meletakkan bab ni, dalam meletakkan fasal ni. Jadi kita boleh ambil, kalau buka dalam kitab-kitab fiqh kita, cari tempat-tempat ni lah. Kebanyakannya tak lari daripada 3-4 tempat ni. Kebanyakannya tak lari daripada 3-4 tempat ni. Kalau kitab tu 4 robok contohnya, cek dalam faslun fi riddah ataupun selepas daripada faslun fi riddah, kata pasal murtad contohnya, ataupun selepas daripada perbahasan tentang janaiz, penyelenggaraan jenazah, ataupun sebelum daripada faslun janaiz ataupun babul janaiz, macam dalam kitab kita ni, macam dalam Manhajut Talibin Imam Nawawi, ataupun dah selepas daripada perbincangan hukum kewajipan atau hukum solat, dan sebelum daripada bab azan dan qamat. Jadi tengok pada beberapa tempat tersebut lah, untuk kita mudah cari bab, tengok dalam kat situ dia punya dan dengan kemunasabahan yang disebutkan tadilah. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, man jahada wujubal maktubati kafarah aw tarakaha kaslan
Au tarakal wudu'a awil jum'ata wa shalla adh-dhuhra fa huwa muslimun. Ini membincangkan tentang kategori hukum bagi orang yang meninggalkan solat. Katanya rahimahullahu ta'ala, man jahada wujubal maktubati, sesiapa yang mengingkari, jahada, sesiapa yang membantah, yang mengingkari, yang tidak mengiktiraf wujubal maktubati, kewajipan sembahyang fardu. Maktubah ay salatul maktubah, sembahyang yang difardukan, sembahyang yang ditetapkan waktunya, hukumnya kafarah, jadi kufur ia ijma'an, secara ijma', kufur secara ijma'. Ijma' ulama Islam, mereka yang mengingkari kewajipan solat maka dihukumkan dengan kufur, dihukumkan dengan kufur. Maka bila dihukumkan dengan kufur, ada kesannya lah, ada kesannya. Satu, saya kita bincang. Au tarakaha kaslan, nak buat pembahagian tu, atau meninggalkannya solat tu ataupun maktubah tu, atau pada man jahadah, dia tak ingkar tapi dia meninggalkan solat kaslan, kerana malas, kerana malas, ataupun kerana mengambil mudah dalam kewajipan solat. Dia panggil tahawunan, memandang enteng, mengambil mudah tentang kewajipan solat. Au tarakal wudu'a, ataupun dia meninggalkan wudu untuk solat. Mayang tapi tak wudu, tak wajib wudu mayang macam biasa wudu apa, badan bersih elok dah, bukan ada pegang potong apa pun, tak wudu, tak wajib pun wudu untuk sembahyang, dia kata. Dan dia memang sembahyang tanpa wudu. Awil jum'ata, ataupun dia meninggalkan sebab solat Jumaat, bagi orang yang wajib Jumaat, bagi orang yang wajib Jumaat tanpa khilaf. Wa shalla adh-dhuhra, sedangkan solat ia akan zuhur, dia mayang zuhur tapi tak mayang Jumaat. Dia orang yang wajib Jumaat, cukup segala syarat-syaratnya seperti yang disebutkan dalam bab Jumaat yang lepas, memang wajib Jumaat tanpa khilaf, tak ada khilaf pun. Dia memang orang yang memang kena pergi Jumaat, dia tak pergi Jumaat, bahkan dia buat zuhur. Sekalipun dia buat zuhur, maka orang yang meninggalkan solat secara malas, secara sambil lewa, ataupun meninggalkan syarat-syarat ataupun rukun-rukun bagi solat yang tiada khilaf tentangnya, seperti wuduk dan sebagainya, ataupun tidak melakukan solat Jumaat dengan sengaja, walaupun dia melakukan zuhur tanpa sebarang uzur yang diterima pada syarak, contohnya, fahuwa muslimun, maka dia muslim. Jadi kat sini ada dua hukum yang berbeza bagi orang yang meninggalkan solat. Dia tengok meninggalkan solat tu kerana apa sebab dia meninggalkan solat. Yang pertamanya, orang yang meninggalkan solat itu sama ada dia ingkar, dia jahidan, dia orang yang ingkar, ataupun dia meninggalkan solat itu kaslan wa tahawunan. Contohnya, dia meninggalkan solat itu kerana dia malas dan mengambil mudah tentang perihal kewajipan solat. Ada dua kategori manusia yang meninggalkan solat. Maka kedua-dua kategori ini ada hukum yang berbeza. Orang yang meninggalkan solat kerana mengatakan, mengiktikadkan, berpegang bahawasanya solat itu tidak wajib atas dirinya, telah gugur kewajipan solat atas dirinya, tidak ada kefarduan solat dalam Islam dan sebagainya, tak ada pun apa sesuatu yang dinamakan solat dalam Islam, sama ada atas dirinya secara peribadi, orang lain wajib aku tak, ataupun tak ada dalam Islam secara mutlak. Orang Islam tak wajib sembahyang pun. Sembahyang ini hanya rekaan daripada ulama, contohnya, rekaan daripada ilmuwan Islam, contohnya, maka dia kufur. Dia telah jatuh kafir secara ijma' ulama, kerana dia mengingkarkan sesuatu yang diketahui merupakan asal ataupun asas agama secara mudah. Ini panggil ma yu'lamu minad din bid-darurah, sesuatu yang diketahui bahawasanya ia adalah amalan agama bid-darurah, secara mudah. Kewajipan-kewajipan yang semua orang tahu bahawasanya dia merupakan satu kewajipan ataupun satu hukum dalam Islam, dan dia ingkar, maka hukum dia kufur. Maka bila hukum dia kufur, dia ada set hukuman dia. Dia ada beberapa kesan daripada hukum kufur tersebut. Satu, manakala bagi orang yang meninggalkan solat kerana dia malas, dia tidak mengingkari kewajipan solat,
dia mengakui bahawasanya solat itu wajib atas dirinya, tapi dia malas, dia segan, ataupun dia buat sambil lewah, sembahyang di luar waktu, lohok satgi pukul 5 boleh buat, 5 petang boleh buat, malam satgi lah, sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya pukul 10 malam, rangkum semua kali, jenis tu. Sengaja mengeluarkan solat daripada waktunya walaupun satu waktu. Hukumnya haram, tetapi tidak dihukumkan dengan kufur, dia masih lagi muslim. Cuma ada hukuman yang akan dikenakan ke atas dirinya, dan hukuman itu akan dijalankan oleh pemerintah. Hukuman ke atas orang yang meninggalkan solat ini ialah hak pemerintah, hak sultan, hak raja, ataupun hak orang yang menguruskan hal ehwal agama dalam negeri dan tempat tersebut. Bukan hak kebanyakan, bukan hak masyarakat, bukan hak orang kampung, bukan hak JKK, bukan. Dia hak orang yang dipanggil Imamul A'zam, pemerintah tertinggi dalam negara ataupun negeri tersebut, ataupun naibnya, penggantinya yang dilantik secara rasmi, timbalannya. Kalau kita ni majlis agama yang menjadi naib bagi sultan dalam menguruskan hal ehwal agama dalam negara kita dan sebagainya. Situ. Baik, sekiranya dia kufur, sekiranya dia kufur, maka hukumnya wajib disuruh taubat. Satu, bila mana dia kufur, hukumnya wajib disuruh taubat. Siapa dia yang wajib menyuruhnya taubat? Itu pemerintah lah, waliul amri, Imamul A'zam, pemerintah tertinggi agama dalam negara tersebut. Dan disuruh taubat itu secara serta-merta. Dapat kes itu, contohnya dalam waktu zuhur, la tujuan suruh taubat, bukan siasat dan sebagainya, tak. Bila disebut aku tak wajib mayang, ni lohok ada ni, mayang tak lohok, tak, lohok tak wajib atas diriku. Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isya ke, subuh ke, tak wajib atas diri itu. Sekarang masih lagi ada waktu zuhur, wajib la tu juga, wajib pada masa itu juga untuk menyuruhnya bertaubat. Wajib atas dirinya untuk menyuruhnya bertaubat. Taubatnya dengan apa? Taubatnya dengan melakukan solat lah. Taubatnya itu dengan melakukan solat. Zuhur dak dari hang kena yang zuhur, tahan dia, penjara dia dan sebagainya, hang kena yang zuhur. Lagi tak sembahyang zuhur, kami tak lepas. Lagi tak sembahyang zuhur, kamu tidak akan dibebaskan dengan sewenang-wenangnya. Kalau dia enggan juga bertaubat, taubat apa? Mayang-mayang apa tak wajib atas diri aku. Aku dah naik maqam contohnya, Allah telah menggugurkan kewajipan solat atas diri aku. Ataupun solat ini tidak ada sama sekali dalam Islam. Hanya orang-orang muslimin saja, ulama-ulama saja yang mereka solat dan dijadikan sebagai salah satu daripada ritual dalam ibadah dalam agama. Contohnya dia kata lagu tu, tak mau taubat juga, maka dia dibunuh. Maka dia wajib dibunuh. Dibunuh kerana murtad. Bukan dibunuh kerana meninggalkan solat, tak. Dibunuh kerana murtad. Dibunuh kerana dia keluar daripada agama Islam. Maka dia masuk dalam hadis Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Sesiapa yang menukar agamanya, siapa yang keluar daripada agama Islam, faqtulhu, maka hendaklah kamu bunuhkannya. Maka dia dibunuh atas alasan dia telah kufur dengan ijma' ulama. Wajib dibunuh. Dia wajib dibunuh. Gitu. Maka dia bila mana mati dalam keadaan dia kufur, maka jenazahnya diuruskan seperti mana urusan jenazah orang yang kafir. Maka tak wajib dimandikan, tak wajib haram disolatkan, tak wajib dikafankan, haram disolatkan, dan tak wajib ditanam sekiranya tidak menyakiti orang lain dengan bau busuk jenazahnya dan sebagainya. Macam mana hukum ke atas kafir-kafir yang lain lah. Tak wajib dimandikan, kalau nak mandikan harus, tak ada masalah apa. Tak wajib dikafankan, kalau nak dikafankan harus, tak ada masalah apa. Haram disembahyangkan kerana dia bukan muslim, dia mati dalam keadaan kafir ataupun kufur terhadap hukum Allah yang jelas, dan haram dikebumikan pada tempat pengkebumian orang Islam. Kalau tak tanam terus pun tak apa. Kalau nak tanam, tak boleh tanam dalam perkuburan muslimin. Kalau tak mau tanam terus, kalau bahasa kasar sikit, ada setengah-setengah guru
Yang bahasa kasar akhir dia kata bagi tauk, bagi binatang makan pun tak apa, dia tidak dihormati. Tapi sekiranya tak kalau kita buat lagu tu dia menimbulkan kesusahan pada orang yang hidup, terkesan dengan bau busuk dia, kalau lagu mana ke lempak di tempat sampah contoh, sebab tak wajib ditanam, maka dia ditanam jugalah untuk mengelakkan bau busuk yang menyakiti orang yang masih hidup dan sebagainya. Dia mungkin menimbulkan kekacauan yang lain, maka dikebumikan, tapi haram dikebumikan pada perkuburan orang Islam. Dan terusnya hukuman itu diteruskan. Kesan daripada hukuman mati kerana kufur itu diteruskan. Dia tidak boleh diwarisi hartanya kerana berbeza agama. Orang lain pun tidak boleh mewarisi harta dia, dia juga tidak mewarisi harta orang lain dan sebagainya. Itu bagi orang yang kufur, sebab dia telah mengingkari sesuatu hukum yang ijma' ulama muslimin sekaliannya bahawasanya dia merupakan satu hukum yang jelas dalam agama. Dia panggil al-inkar ma'luman minad din bid-darurah. Sama juga dengan mengingkari kewajipan puasa Ramadan, mengingkari kewajipan zakat bagi yang layak mengeluarkan zakat, mengingkari kewajipan haji dan sebagainya. Ini satu hukum. Tapi bila mana dia tidak mengingkari, masuk dalam kategori yang kedua. Bila mana dia tidak mengingkari kewajipan solat, dia tak solat hanya kerana dia malas, dia tak solat hanya kerana dia sibuk dengan benda lain, dia tak solat kerana menganggap benda tu tak penting bagi dia, wajib, tapi aku tak buat lagi lah, nantilah tua nantilah baru aku buat, ataupun sagilah aku sembahyang waktu isya dan sebagainya, zuhur saja ke 10 malam sebelum aku tidur sagilah baru aku sembahyang dan sebagainya. Walaupun hanya satu waktu, maka dia tidak dihukumkan dengan kufur kerana dia tidak mengingkari kewajipan sembahyang. Dia masih lagi muslim. Dia masih lagi muslim. Ini hukum yang akan diteruskan. Ini hukum yang akan disebutkan secara terus. Maka kita baca balik. Au tarakaha kaslan. Yang bab kufur tu itu kesinambungan ataupun kesan daripada hukum kufur dia. Wajib disuruh taubat. Kalau tak mau bertaubat juga dengan bahawa dia tak sembahyang dan sebagainya, maka dihukumkan dengan bunuh kerana dia kufur, dia murtad, dan dilakukan seperti mana yang disebutkan tadi dah. Tak wajib mandikan, tak wajib dikafankan, haram dikebumikan pada perkuburan Islam, dan haram disembahyangkan ke atasnya. Itu yang sabit dengan hukum kufur ke atas diri orang yang meninggalkan solat kerana mengingkari kewajipan solat. Qala rahimahullahu ta'ala au tarakaha kaslan, ataupun dia meninggalkan solatnya kerana malas, ataupun kerana tahawunan, macam disebut tadi lah. Dia mengambil mudah sambil lewa. Dalam masa yang sama dia masih lagi mengiktikadkan kewajipan solat. Ataupun dia tak tinggal sembahyang, au tarakal wudu'ah, ataupun meninggalkan wuduk, yakni wuduk lis-salah, wuduk untuk sembahyang tu. Dia tak ada wuduk lah. Dia tak ada wuduk, sepatutnya dia berwuduk kerana wuduk merupakan syarat sah salat. Tapi dia tak berwuduk, tak mau wuduk. Mayang mau wuduk, tak mau. Tak wajib wuduk pun. Allah Maha mengetahui, badan aku bersih dah, pakaian aku bersih, badan aku bersih, aku baru lepas mandi je, cuma aku tak wuduk lah. Nak mayang tapi tak mau wuduk. Maka dia tidak melakukan solat secara sempurna lah, sebab tak melakukan solat mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan syarat-syarat yang lain yang tidak ada khilaf pada kewajipannya, merupakan dia adalah syarat bagi sah sembahyang. Sengaja, tanpa ada sebarang uzur dan sebagainya. Satu masalah. Ini masalah yang kedua. Masalah yang pertama, ditinggalkan solat walaupun satu waktu secara sengaja kerana malas contohnya, sehingga keluar daripada waktunya. Ataupun dia tidak melakukan solat dalam jalan dan mengikut tata cara yang sah, dengan bahawa dia telah melakukan solat tanpa syarat-syarat yang sepatutnya dilakukan, contohnya dengan berwuduk macam dalam kitab kita ni. Masalah yang kedua, awil jum'atah, ataupun dia meninggalkan solat Jumaat. Dia orang yang wajib Jumaat, wajib menghadiri Jumaat, dan tidak ada sebarang uzur yang membolehkan dia untuk meninggalkan Jumaat. Dia tidak sembahyang Jumaat walaupun wasalla zuhra, walaupun dia sembahyang zuhur. Zuhur buat, Jumaat tak mau pergi. Zuhur buat, semua Jumaat tak mau pergi.
maka fahuwa muslimun, maka hukum dia, maka ia orang muslim, dia seorang Islam, dia masih lagi tidak keluar daripada keislamannya, dia masih muslim. Sungguh pun dia muslim, wa yajibu qatluhu, dan wajiblah membunuhnya. Siapa dia yang nak bunuh dia ni? Pemerintah lah, bukan orang kampung. Pemerintah wajib bunuh dia, kerana dia tidak mahu melakukan sembahyang yang diwajibkan ke atas dirinya. Dia disebut sebagai had, masuk dalam salah satu hukum hudud yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum meninggalkan sembahyang walaupun satu waktu dengan sengaja, mengeluarkan daripada waktunya yang dibenarkan, maka hukumnya dihukumkan dengan bunuh. Wa yajibu qatluhu bis-saifi, maka wajiblah dibunuhnya dengan pedang. Bunuh dengan pancung lah maksudnya, dengan pedang ni maksudnya dengan pancung. Pedang tu bukan kait lah, pedang ke pisau ke dan sebagainya lah, alat yang digunakan untuk memancung, alat yang digunakan untuk memenggal kepala, kerana dia pembunuhan yang paling pantas. Haram digunakan dengan cara yang lain lah, tak boleh guna racun, tak boleh guna renjatan elektrik, tak boleh rejam dia dengan batu, tak boleh tikam dia dengan kayu dan sebagainya, kerana dia melambatkan proses kematian. Maka yang dibenarkan, yang wajibnya ialah dengan memenggal kepala, sama ada dengan pedang ke, dengan kapak ke, dengan pisau besar ke, ikutlah. Sama ada dengan pedang ataupun selain daripada pedang, yang masih lagi menghasilkan natijah yang sama, iaitu kematian yang segera, bukan menyeksakan banyak. Kerana sabit larangan daripada Nabi SAW untuk menyeksa ataupun melambatkan kematian. Nabi sebut wa idza zabahu ataupun fa idza qataltum fa ahsinul qatlah, maka apabila kamu membunuh, maka elokkanlah cara bunuh kamu. Seperti mana yang dibahaskan dalam hadis, dalam syarah-syarah hadis berkaitan dengan mafhum kenyataan daripada sabda Nabi SAW tu. Maka dia tetap dibunuh jugalah, cuma dia dibunuh bukan kerana dia kufur, dia dibunuh kerana had, kerana hudud undang-undang Allah Subhanahu wa taala, hukum orang yang meninggalkan solat secara sengaja, walaupun hanya satu waktu saja, dan solat yang ditinggalkan itu telah keluar daripada waktunya, waktunya yang asal dan waktunya yang darurah. Ini kena kembali pada perbincangan waktu solat dalam awal kitab kita dulu. Sampai keluar daripada waktu solat yang darurah, maka hukumnya dia dibunuh. Hukumnya dia dibunuh sekiranya dia enggan melakukan solat. Ini mengeluarkan solat daripada waktunya ni, sehingga waktu darurahnya ni perlu dikembalikan perbincangannya dalam perbahasan mawaqit solah, waktu-waktu sembahyang yang di awal kitab kita dulu, iaitu kalau zuhur sampai habis waktu asar. Zuhur tak sembahyang, habis waktu zuhur, tak boleh bunuh dia lagi, sebab dalam waktu asar ada waktu darurah bagi zuhur. Sampai habis waktu asar barulah dia dibunuh. Kalau sembahyang asar sampai terbenam matahari lah, sebab tidak ada waktu darurah untuk sembahyang asar. Kalau waktu maghrib, sembahyang yang ditinggalkan itu sembahyang maghrib, maka dia disuruh ataupun dia ditunggu, tidak dibunuh sehinggalah masuk subuh, sehinggalah habis waktu isyak. Kerana dalam waktu isyak itu masih ada waktu darurah bagi maghrib. Adapun untuk solat isyak, maka tidak ada waktu darurah baginya, maka habis waktu isyak dah boleh bunuh, sebab dah nama keluar, dah nama mengeluarkan solat daripada waktunya. Solat subuh sampai naik matahari. Kalau solat Jumaat sampai habis waktu zuhur, sampai satu masa dalam waktu zuhur lagi, walaupun zuhur masih ada, tapi masa yang ada tidak cukup untuk dilakukan ataupun dibuat khutbah Jumaat dan solat Jumaat 2 rakaat dalam waktu yang ada tu. Contohnya tinggal lagi, kita kata lagi 4 minit ataupun 5 minit nak habis waktu zuhur, maka dah habis dah waktu Jumaat pada masa tu. Sebab tidak ada waktu darurah juga untuk waktu Jumaat, untuk sembahyang Jumaat. Dia tak macam zuhur. Zuhur ada waktu darurahnya dalam waktu asar, Jumaat tak ada. Jumaat walaupun dia sembahyang zuhur, dia tak kena sembahyang Jumaat. Dia tak kena sembahyang Jumaat. Habis waktu zuhur berarti habislah waktu Jumaatnya, maka ketika tu dah boleh dibunuh, dah boleh dihukumkan dengan bunuh. Tak ditunggu sampai habis waktu asar seperti mana solat zuhur, kerana tidak ada waktu darurah bagi solat Jumaat.
Itu maksud meninggalkan solat dengan sengaja kerana malas tanpa mengingkari kewajipan solat. Bila sampai masa dia, cukup dah masa dia, iaitu dah sempurna pengertian mengeluarkan solat daripada waktunya, sehinggalah pada waktu darurahnya, maka dihukumkan dengan bunuh. Maka bila habis waktu tersebut, seperti yang telah dihuraikan tadi, maka dia dipancung ataupun dia dipenggal kepalanya dengan pedang ataupun seumpama pedang, kerana had ataupun undang-undang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasa sebut hudud lah, kita janggal dengan sebutan had, sedangkan makna dia had lah. Hudud tu jamak kata plural daripada had, jamak semua tu hudud, tapi kita biasa sebut hudud lah untuk mudah faham. Dia hukum hudud, dia masih lagi muslim, dan dia dihukum bunuh kerana hudud, kerana had undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dibunuh itu ba'da listitabah. Dibunuh itu selepas daripada disuruh taubat. Dibunuh selepas daripada disuruh taubat. Cuma istitabah dalam bab ni, istitabah bagi orang yang meninggalkan solat secara sengaja dalam masa yang sama masih lagi mengiktiraf kewajipan solat. Hukum menyuruhnya bertaubat itu atas qaul yang tahqiq di sisi Imam Nawawi hanyalah sunat, tak wajib. Tak wajib. Dia tak sama macam orang yang meninggalkan solat kerana mengingkari kewajipan solat dalam bahagian yang pertama tadi. Sebab dia kufur kategori yang pertama tadi, maka wajib disuruh dia taubat. Wajib disuruh dia kembali pada Islam. Kerana kematian dalam keadaan kufur tersebut menyebabkan dia kekal dalam neraka. Maka pada ketika tu wajib disuruh dia taubat. Adapun dalam masalah yang kedua ni, orang yang meninggalkan solat kerana dia malas sedangkan dia masih lagi mengiktiraf kewajipan solat, maka dia masih lagi muslim. Hukuman bunuh itu dilakukan atas jalan had, atas jalan hudud. Maka bila dia mati masih lagi sebagai seorang muslim, maka dia tak kekal dalam neraka. Maka pada perbahasan yang seumpama itu, Imam Nawawi rahimahullah dalam At-Tahqiq menyebutkan hanya sunat disuruh taubat, tak wajib suruh taubat. Sunat saja pemerintah menyuruhnya taubat. Kalau tak suruh taubat, habis waktu jalankan hukuman mati terus pun tak apa, tanpa disuruh taubat. Kerana istitabah ataupun menuntut taubat daripada orang yang meninggalkan solat kerana malas contohnya, hanyalah sunat atas qaul yang tahqiq di sisi Imam Nawawi. Selepas daripada suruh taubat, sunatlah hukumnya. Dibunuh tu in lam yatub, wa yajibu qatluhu in lam yatub. Wajib dibunuh itu sekiranya dia tidak bertaubat. Sekiranya dia tidak bertaubat. Macam mana cara taubat dia? Taubat dia dengan semayang. Taubatnya dengan semayang. Ni satu-satunya hukuman had yang gugur dengan taubat. Dalam masalah hudud secara umumnya, walaupun seseorang itu dah bertaubat daripada kesalahannya, contohnya dia merompak, contoh dia berzina, contoh dia minum arak dan sebagainya lah, hukuman kesalahan-kesalahan yang mewajibkan hudud, walaupun dia dah bertaubat, tapi sekiranya sabit kesalahan, hudud tidak akan digugurkan. Hudud tidak akan, hukuman masih tetap diteruskan, dijalankan. Melainkan dalam bab solat ni. Dalam bab solat ni, taubat menggugurkan had, taubat menggugurkan hudud. Jadi dia ada kaedah dalam bab hudud ni, setiap hudud tidak akan digugurkan uqubahnya, tidak akan digugurkan hukumannya dengan taubat. Tak akan gugur dengan taubat. Bila sabit kesalahan, walaupun dia dah bertaubat, hukuman masih tetap diteruskan, melainkan had orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, tetapi masih mengiktiraf kewajipan solat, ni gugur. Ni gugur. Maka dia ada beza kat situ. Jadi hukuman hudud ke atas orang yang meninggalkan solat dengan sengaja ni berbeza dengan hukuman hudud ke atas orang yang mencuri contohnya. Berbeza dengan hukuman hudud ke atas orang yang merompak contohnya. Berbeza dengan hukuman orang yang membunuh contohnya. Had mereka, hudud mereka tidak akan gugur walaupun dengan taubat. Dia tetap diteruskan. Taubatnya itu urusannya dengan Allah,
Hukuman hudud ialah hukuman undang-undang syariat Allah di atas dunia yang tetap akan diteruskan sekiranya sabit kesalahan. Berbeza dengan masalah sekarang ni, masalah dia meninggalkan solat dengan kerana dia malas, bukan kerana mengingkari kewajipan solat. Hadnya juga bunuh, hududnya juga ialah hukuman bunuh, tetapi gugur dengan taubat. Kerana ada perbezaan pada sebab hudud itu. Dalam selain daripada bab solat ni, hukuman hudud itu dilakukan kerana uqubah, kerana hukuman ke atas kesalahan yang telah dilakukan. Hukuman ke atas maksiat, kesalahan, penderhakaan yang telah dilakukan, maka dia tidak gugur dengan taubat lah. Sebab benda tu dah dilakukan, benda tu dah tak boleh patah balik, benda tu dah tak boleh ditarik semula. Walaupun dengan taubat, Allah terima taubat dia, tetapi hukuman hudud tetap diteruskan. Berbeza dengan hudud kerana meninggalkan solat ni. Hukuman hudud kerana meninggalkan solat ni dilaksanakan kerana dia tak solat. Maka apabila dia kembali balik daripada kesalahan tu dengan bahawa dia sembahyang, maka gugurlah hudud tu. Gugurlah sebab untuk dijalankan hudud ke atas dirinya. Dia dihukum bunuh kerana tidak sembahyang. Lalu ni dia sembahyang, maka tak kena hudud dah, tak kena bunuh. Berbeza dengan orang yang minum arak. Dia telah minum arak, sabit kesalahannya, maka dihukumkan dengan hudud yang tertentu lah, had yang tertentu, sebatan dan sebagainya. Ataupun dia merompak sehingga memudaratkan nyawa orang lain dan sebagainya, maka dikenakan hukuman bunuh contohnya ke atas diri dia. Maka walaupun dia bertaubat, kesalahan itu telah dilakukan dan tak boleh ditarik semula, maka dengan sebab itu hudud diteruskan. Ini beza. Sini dihukum bunuh, wa yajibu qatluhu in lam yatub. Dikait situ, wajib dibunuh, dia dihukumkan dengan hukuman penggal kepala sekiranya dia tidak bertaubat. Mafhumnya, kalau dia bertaubat, maka dia tidak dikenakan hukuman hudud. Habis. Maka ni hukum bagi orang yang meninggalkan solat. Maka secara ringkas je kita boleh buat pecahan. Hukum orang yang meninggalkan solat ini dia ada tafsilan dia, iaitu terbahagi kepada dua kategori. Kategori yang pertama, orang yang tidak solat kerana mengingkari kewajipan solat. Maka orang yang dalam kategori ini dihukumkan dengan keluar daripada agama Islam, kafir bil ijma'. Ijma' ulama', ijma' seluruh ulama' Islam, seluruh umat Islam, bahawasanya dia kufur kerana dia mengingkari sesuatu yang telah diketahui bahawasanya hukum tersebut ialah agama Islam. Dipanggil al-ma'lum minad din bid-darurah. Termasuk juga mengingkari puasa Ramadan, mengingkari kewajipan zakat, mengingkari kewajipan haji, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa khilaf secara qat'i, yang menjadi ijma' ulama kata haram dan sebagainya. Maka benda tu dihukumkan sebagai riddah, dihukumkan sebagai murtad, keluar daripada agama Islam. Maka dia dihukum bunuh selepas daripada dituntut taubat. Wajib menyuruhnya taubat, kembali balik ke dalam agama Islam, tunaikan balik sembahyang, ataupun mengiktiraf kewajipan sembahyang. Kalaupun dia tak mau sembahyang, tapi disuruh taubat dengan bahawa suruh dia mengiktiraf kewajipan sembahyang atas diri dia. Kalau dia tak mau sembahyang juga, dihukum bunuh, bukan kerana dia kafir, tetapi kerana had. Dipatah balik ke situ. Maka bila dia mati dalam keadaan dia kufur, maka jenazahnya seumpama jenazah kafir-kafir yang lain. Haram tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan, haram disembahyangkan, haram ditanam pada perkuburan muslimin. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, orang yang meninggalkan solat kerana dia malas, kerana dia segan, ataupun dia melakukan solat secara sengaja dengan tidak melaksanakan solat dengan sempurna. Dia tak berwuduk, dia enggan berwuduk, tak mau berwuduk dan sebagainya. Dia enggan berwuduk dan sebagainya. Maka orang dalam kategori yang kedua ni sunat disuruh dia bertaubat, tak wajib. Sunat bagi pemerintah untuk menyuruhnya bertaubat sehinggalah habis waktu solat bagi sembahyang yang ditinggalkan itu. Kalau waktu solat tersebut ada waktu darurah baginya, sampai habis waktu darurah, iaitu bagi sembahyang zuhur sampai habis waktu asar, sembahyang maghrib sampai habis waktu isya. Kalau tak mau sembahyang juga, tak mau bertaubat juga, maka dia dihukumkan dengan bunuh juga. Tapi bunuh itu bunuh sebagai had, bunuh sebagai hudud. Dia masih lagi seorang Islam apabila dia telah dilakukan hukuman ke atas diri dia,
Tak tahulah, bantah terang mana, tak mau semayang juga-juga. Tahu dah kata wajib, iktiraf kata kewajipan, tapi tak mau semayang juga-juga. Bunuh. Hukum ni bunuh. Sebagai hukuman hudud daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dengan sebab hukuman hudud tersebut, dia masih lagi kekal sebagai seorang Islam. Maka wajib dilakukan segala urusan jenazah muslimin ke atas jenazahnya. Wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disembahyangkan dan ditanamkan pada perkuburan orang Islam. Ditanamkan pada perkuburan orang Islam. Gitu. Habis. Tu secara ringkasnya. Ada beberapa masalah berkaitan dengan sembahyang yang ditinggalkan. Secara ringkasnya, wajib atas tiap-tiap muslimin. Satu, wajib atas setiap mukallaf, orang Islam yang aqil, baligh, sempurna panca indera sampai seruan dakwah Rasul, muslim lah. Wajib atas mukallaf yang muslim untuk menunaikan solatnya. Satu, sekiranya dia tidak menunaikan solatnya di dalam waktu, wajib qada. Hukumnya wajib qada. Satu hukuman. Sama ada ditinggalkan dengan sengaja ke tak sengaja ke tak bincang. Ditinggalkan dengan uzur ataupun tanpa uzur tak bincang. Sembahyang yang ditinggalkan, sembahyang yang luput keluar daripada waktunya yang sebenar, wajib diqadakan. Wajib diqadah. Ni satu poin yang kita kena faham. Dia bukan kalau tinggal dengan uzur baru kena qada. Kalau tinggal dengan sengaja maka tak wajib diqada. Ni ada pendapat syadz daripada kalangan ulama, contohnya dalam mazhab Zahiri. Dalam mazhab Zahiri, Ibnu Hazm al-Zahiri, Al-Imam Ibnu Hazm al-Zahiri mengatakan kalau tinggal dengan sengaja tak wajib qada, hanya wajib bertaubat saja. Yang ditinggalkan dengan uzur sahaja yang wajib diqada semula. Pendapat ini ditolak, mardudun, dianggap sebagai pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil, tidak diterima dalam dunia Islam secara keseluruhannya. Maka tak boleh pakai pendapat tu, tak boleh guna qaul tu. Maka sembahyang yang ditinggalkan wajib diqadakan, sama ada yang ditinggalkan itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan uzur ataupun tanpa uzur. Satu. Yang keduanya, poin yang kedua, bila nak diqadakan, harus diqadakan solat yang ditinggalkan tu. Harus diqadakan solat yang ditinggalkan tu pada mana-mana waktu yang diteringat. Pada mana-mana waktu yang diteringat. Walaupun pada waktu karahah, macam yang dibincangkan dalam perbahasan waktu solat yang kita bincangkan pada awal kitab dulu. Waktu naik matahari, waktu terbenam matahari, waktu rembang matahari dan sebagainya. Walaupun diqadakan pada waktu tu, dengan syarat bukan sengaja nak buat waktu tu, dia teringat waktu tu, dia boleh semayang waktu tu. Matahari baru naik habis waktu subuh, waktu karahah lah, waktu tak boleh semayang. Tapi time tu baru dia teringat, ada aku tinggal semayang Isya semalam, aku tak semayang ni. Waktu tu teringat, waktu tu juga dia boleh qada. Waktu tu juga dia boleh qada. Ataupun lepas daripada semayang subuh, tak boleh semayang lah sampai naik matahari. Kalau dia sengaja, aku ni semayang Isya semalam tak semayang, letih sangat, tidur terus, jaga-jaga masuk subuh sagi semayang subuh dulu baru nak semayang Isya, qada, tak boleh. Sebab sengaja meletakkan semayang pada waktu yang ditegah itu menyebabkan semayang itu tidak sah, hukum dia haram, lagi tidak sah. Tapi kalau dia teringat waktu tu lepas semayang subuh duk wirid apa kot ni, baru teringat, semalam ni tidur, letih sangat tidur, tak semayang Isya pun. Dia ingat nak bangkit semayang pukul 4 pagi, tengok-tengok lupa terus bangkit tu bangkit subuh lah contohnya. Bangkit subuh ataupun bangkit awal lah, bangkit awal tapi dia biasa bangkit awal tu bangkit buat tahajud, bangkit baca Quran dan sebagainya, bangkit nak study, nak periksa dan sebagainya, lupa tetap semayang lagi. Masuk waktu subuh, semayang subuh, tengah duk wirid baru teringat, Isya malam tak semayang lagi. Dia teringat waktu tu, boleh semayang waktu tu, harus. Walaupun waktu tu dia panggil waktu karahah, waktu yang ditegah daripada semayang. Jadi kena beza di antara sengaja meletakkan semayang pada waktu karahah, hukumnya haram lagi tidak sah, ataupun teringat waktu tu maka disemayangkan pada ketika itu juga, maka hukumnya harus. Teringat tu ayat semayang tak ada, pendek semayang tak ada masalah apa, hukumnya harus. Hukumnya harus. Maka dia boleh semayang pada waktu mana pun di saat dia teringat bahawasanya ada solat yang dia tinggalkan.
sama ada dengan sengaja ataupun tak sengaja, tapi dia teringat waktu tu, dia boleh sembahyang waktu tu, walaupun pada waktu karaha. Melainkan satu masalah yang dikecualikan bila mana dia teringat ketika khutbah Jumaat. Ketika sedang khutbah Jumaat, dia teringat Isya semalam tak sembahyang lagi. Kan pas baca malam tu ada kenduri di rumah dia, pokok nurut ni. Pas main maghrib, waktu orang jemaah main rumah apa kalut pokok nurut ni, dia pun sibuk layan tetamu pokok nurut ni. Lepas tu letih layan tetamu, letih kenyang makan pokok nurut ni. Ada kenduri sikit dan sebagainya. Tidur. Maki esok sembahyang subuh tak ada masalah apalah. Siap buat sujud sejadah lagi di masjid pokok nurut ni. Lepas tu pergi sembahyang Jumaat, dengar khutbah, time dengar khutbah tu baru teringat. Oh semalam tak sembahyang Isya. Dia nak makin sembahyang waktu tu tak boleh. Itu pengecualian daripada masalah ni. Itu sebab mendengar khutbah Jumaat diumpamakan seumpama sedang sembahyang. Dan sebahagian ulama menyebutkan dua khutbah Jumaat itu menyamai 2 rakaat sembahyang. Menyamai 2 rakaat solat. Maka mendengar khutbah Jumaat itu diumpamakan sebagai sedang solat. Maka dia tak boleh qada pada waktu tu. Bila masa dia boleh qada? Selepas daripada selesai Jumaat. Habis main Jumaat baru dia qadakan solat tu. Kalau dia qada waktu tu, hukum dia tak sah. Hukum dia haram, lagi tidak sah. Dua. Tu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga. Poin yang ketiga. Kalaulah dia tinggalkan solat dan dia lupa berapa bilangan solat yang dia tinggalkan, dan dia lupa waktu solat yang dia tinggalkan, tak ingat lohok ke asar. Aku ada tinggal sembahyang dulu waktu zaman duk buah tu, tapi tak pastilah, bukan tinggal sembahyang tu, ada sembahyang yang aku buat, ada sembahyang yang aku tak buat, dan tak direkodkan sembahyang yang tidak dilakukan tu, tak direkodkan pun. Kadang-kadang tinggal zuhur, kadang-kadang zuhur sembahyang, asar tak sembahyang, kadang-kadang maghrib sembahyang, isya tak sembahyang, kadang-kadang zuhur sembahyang, asar sembahyang, subuh yang tak sembahyang, dan tak ingat berapa bilangan yang dia tak sembahyang tu. Dia lupa. Dia lupa bilangan solat dan dia lupa jenis solat. Maka wajib qada balik sembahyang yang ditinggalkan tu. Banyak mana nak kena qada? Sebanyak mana bilangan yang menghasilkan yakin. Sebanyak mana bilangan yang menghasilkan yakin. Aku ni sembahyang lain ni tak pernah tinggal lah. Contoh seseorang sembahyang lain tak pernah tinggal. Subuh ya kalau nak tinggal pun. Zuhur, asar, maghrib, isya ni semua sembahyang sebab terikat dengan jadual sekolah ke, jadual kerja ke dan sebagainya. Memang sembahyang kat surau, sembahyang kat masjid dan sebagainya. Subuh ya yang selalu aku tinggal pun. Banyak mana tinggal tak tahu. Mungkin bertahun-tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin. Jadi kadar yang tepat tak dipastikan berapa. Maka apa yang dia perlu kena buat, dia perlu qada subuh tu sampai kepada bilangan yang menghasilkan yakin dia. Sampai kepada bilangan yang menghasilkan yakin dia. Banyak mana? Terserah pada dia. Dia kena jujurlah dengan diri dia. 50 waktu ke, 100 waktu ke, terpulang pada diri dia. Kalau setahun, dia ada 365 hari. Mungkin ada subuh yang dia sembahyang, mungkin ada subuh yang tak sembahyang, contohnya. Jadi mungkin dia qada sebanyak 365 waktu untuk menghadirkan rasa yakin dia. Mungkin itu atas diri dia lah. Kita nak tetapkan bilangan tak boleh. Dia sendiri yang kena putuskan, dia sendiri yang kena qada solat tersebut sehingga mencapai kadar yang dia yakin bahawasanya semua solatnya itu telah diqadakan. Tu kalau dia lupa bilangan. Kalau dia lupa jenis solat pun sama juga. Kalau dia lupa jenis solat, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isya ke, subuh ke, tak ingat, dia kena qada semua. Dia kena qada semua. Banyak mana sama lah. Dia kena qada semua sampai kepada bilangan yang menghasilkan yakin dalam diri dia bahawasanya semua sembahyangnya itu telah digantikan. Semua sembahyangnya telah digantikan. Gitu. Dia tak memadai dengan digantikan dengan solat-solat sunat yang ada. Solat-solat sunat tu hanya boleh menampung kekurangan dalam solat-solat fardu. Dia tidak boleh menampung kekosongan yang ditinggalkan disebabkan oleh tidak melakukan solat fardu. Tak boleh. Itu masalah yang ketiga. Habis. Masalah yang keempat, sembahyang yang ditinggalkan. Sembahyang yang ditinggalkan ada 2 jenis. Satu yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur yang diterima pada syarak. Yang keduanya ditinggalkan dengan tidak sengaja
artinya ditinggalkan dengan uzur yang diterima pada syarak. Contoh uzur yang diterima pada syarak ni, tidur yang menghabisi waktu. Tidur yang menghabisi waktu. Dia tidur daripada pukul 11 pagi, lohok tak masuk lagi. Ataupun dia tidur pukul 12 tengah hari, lohok tak masuk lagi. Sampailah pukul 5 petang, lohok habis dah, masuk asar dah. Maka itu sembahyang yang ditinggalkan dengan uzur yang diterima oleh pada syarak. Contohnya malam dia tak lena, study ke, tengok bola ke, main game ke, tengok movie ke, apa-apa ikutlah. Ada kerja jenis kerja shift malam dan sebagainya. Balik kerja, orang kerja kilang dan sebagainya, shift habis pukul 5 pagi kan, 6 pagi kan, mayang subuh balik-balik, makan-makan bersikit, mandi-mandi, tidur. Ditidur daripada pukul 8 pagi itu contohnya sampai 5 petang. Maksudnya zuhur dia tu habis dalam tidur ni. Habis waktu zuhur dia dalam tidur. Maka itu sembahyang yang ditinggalkan dalam keadaan uzur yang diterima pada syarak. Ini pun dah kita bincangkan dah dalam bab solat awal dulu. Semak balik dalam perbincangan kita dalam bab solat pada awal-awal kitab dulu. Maka bila sembahyang itu ditinggalkan dengan uzur, tang qada wajib qada. Ingat balik poin pertama tadi. Sembahyang yang ditinggalkan wajib qada, sama ada ditinggalkan dengan sengaja ataupun tak sengaja, dengan uzur ataupun tanpa uzur, wajib qada. Cuma bila sembahyang itu sembahyang yang ditinggalkan dengan uzur yang diterima pada syarak, wajib qada solat itu, sunat disegerakan qada. Dia ada dua hukum, wajib qada dan sunat disegerakan qada tersebut. Sunat disegerakan. Dua. Dan hukumnya dua. Saya ada hukum lain yang berkaitan. Sekiranya solat yang ditinggalkan itu solat yang ditinggalkan tanpa uzur yang diterima pada syarak. Tanpa uzur yang diterima pada syarak. Contohnya masuk waktu dah. Boleh dah dia nak sembahyang, tak dia nak lena lusat. Dia nak lena lusat. Dia tahu dah kalau lena ni habis waktu tak nak lena juga. Dengan harapan ada keajaiban ataupun dengan harapan ada siapa-siapa yang nak gerak dia. Tapi tak ada orang gerak dia. Tak ada siapa-siapa yang gerak dia dan sebagainya, ataupun dia tak kunci jam dan sebagainya, tak ada sebarang usaha untuk membolehkan dia bangkit dalam waktu. Contohnya zuhur masuk 1:30, pukul 2 dia tidur, mayang tak lagi, letih nak lena lu, lohok dah ni, lena lu. Tapi kalau lena ni confirm bangkit pukul 5 petang, confirm bangkit pukul 6, tak apa lena, saya pergi jaga sendiri. Apa nama, set alam pun tak, pesan kat orang suruh gerak pun tak, apa pun tak, dia lena. Memang betul dia bangkit pukul 5 petang, 6 petang, maka itu qada sembahyang yang ditinggalkan tanpa uzur yang diterima pada syarak. Salah dia, sebab waktu masuk dah, dia tak sembahyang, dia buat benda lain, menyebabkan keluar waktu dengan sengaja. Maka itu dikira sebagai sembahyang yang luput tanpa uzur yang diterima pada syarak. Walaupun dia anggap benda tu uzur, tapi uzur tu uzur yang tak diterima pada syarak. Maka sembahyang yang luput dengan ketiadaan uzur ataupun ada uzur yang tak diterima pada syarak, wajib qada. Macam masalah tadi juga, wajib qada. Yang keduanya wajib disegerakan qada. Ada dua kewajipan kat situ, wajib qada dan wajib disegerakan qada. Dia panggil al-mubadarah ataupun fauran. Mubadarah bil qada ataupun disebut al-qada'u fauran. Wajib disegerakan qadanya. Wajib disegerakan qadanya. Maka bila wajib disegerakan qadanya, terbina daripada hukum wajib disegerakan qada. Satu, kalau dia melambatkan qadanya, hukumnya berdosa. Dia ada dua dosa kat situ. Satu, dosa mengeluarkan sembahyang daripada waktu tanpa uzur yang diterima pada syarak. Yang kedua, sekiranya dia melengahkan dan melewatkan qadanya tu, sedangkan qada tu qada yang segera, maka dapat juga dosa melewatkan ataupun menangguhkan qada. Ada dua dosa itu. Kena jaga bagi cermat. Kena hati-hati dalam bab ni. Dosa meninggalkan sembahyang tanpa uzur pada syarak satu. Dosa melewatkan qada yang wajib disegerakan. Dosa yang lain pula. Wajib disegerakan. Terbina daripada hukum wajib menyegerakan qada ni. Wajib menyegerakan qada. Bukan wajib qada tak, wajib menyegerakan qada. Wajib qada semua wajib qada. Sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja pun wajib qada, sembahyang yang ditinggalkan tanpa sengaja pun wajib qada. Sembahyang yang ditinggalkan dengan uzur pun wajib qada, sembahyang yang ditinggalkan tanpa uzur pun wajib qada. Tang qada wajib qada. Ni dak kita bincang tentang melewatkan ataupun menyegerakan qada. Bersegera pada qada. Terbina daripada hukum menyegerakan qada, wajib menyegerakan qada,
terbina daripada hukum wajib menyegerakan qada, dia tak boleh melakukan perkara yang lain tanpa qada solat tersebut. Dia kena gunakan masa dia yang ada untuk melunaskan hutang dia tu, wajib. Maka haram dia gunakan waktunya yang ada untuk buat perkara lain, selagi mana perkara lain itu tidak wajib atas diri dia. Dia tak boleh menyembang dengan kawan, dia tak boleh makan, sekiranya kalau tak makan pun dia tak ada mudarat, tak mati, tak gastrik, tak apa, tak boleh. Masanya yang ada, keseluruhan masanya yang ada perlu digunakan untuk mengqadakan sembahyang yang wajib diqadakan dengan segera. Maka dia tak boleh gunakan masa dia untuk melancong, tak boleh gunakan masa dia untuk menyembang, tak boleh gunakan masa dia untuk buat perkara-perkara yang bukan kewajipan. Tak boleh melepok kedai dan sebagainya. Hatta tak boleh buat ibadah-ibadah sunat, sembahyang-sembahyang sunat pun tak boleh, atas qaul yang muhtamad di sisi Al-Imam Ibn Hajar. Tak boleh walaupun sembahyang sunat, tak boleh. Yang dia boleh buat ialah perkara-perkara yang wajib juga, pun tak ada masalah lah. Contohnya lena. Kalau tak lena ni, rosak badan, lena, wajib lena. Contohnya mencari nafkah, contohnya mandi, contohnya buang air besar, buang air kecil, contohnya makan. Bila mana kalau tak makan tu menyebabkan mudarat atas diri dia, boleh jadi menyebabkan gastrik dan sebagainya. Benda-benda yang wajib ni saja yang membolehkan dia menangguhkan sebentar kewajipan mengqada dengan segera tu. Lain daripada benda-benda yang wajib ni, wajib dia menggunakan keseluruhan masa dia untuk mengqadakan sembahyang yang ditinggalkan tanpa uzur tadi. Hatta sembahyang sunat pun haram dilakukan. Cuma sembahyang sunat yang haram dilakukan ni, kalau dia buat juga hukum dia sah. Mana masalah yang paling simple? Tarawih. Masalah yang paling simple, tarawih. Sepanjang bulan yang bukan Ramadan ataupun dalam Ramadan sendiri, dia ada sembahyang fardu yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur, wajib dia qadakan dengan segera. Tang malam tarawih tak nak tinggal, buat cukup 20. Sedangkan waktu yang ada tu sepatutnya, sewajibnya dia kena gunakan untuk qada sembahyang yang ditinggalkan tanpa uzur yang diterima pada syarak tadi ni. Maka apa hukum tarawih tu? Hukum tarawih dia sah tapi haram. Sah sebab kesahihan ataupun sahnya tarawih tidak terikat dengan sembahyang qada yang dilakukan. Sebab tu dia sah. Kewajipan itu ialah kewajipan yang di luar daripada syarat sah tarawih. Jadi sembahyang tarawih dia sah. Yang haram ni main ke mana? Haram ni itu sebab dia menangguhkan ataupun tidak menggunakan masa yang dia ada untuk mengqadakan sembahyang yang wajib diqadakan dengan segera. Sebaliknya digunakan untuk buat perkara lain, walaupun perkara lain itu ialah solat sunat. Tak boleh, tak dibenarkan. Ni berat. Ni berat. Gitu. Cuma ada sebahagian fatwa ulama dalam masalah ni yang mengambil kira jenis-jenis solat yang tidak selalunya dilakukan. Contoh macam tarawih dan sebagainya, dibenarkan ataupun diharuskan untuk dilakukan, boleh buat dengan syarat dia berazam untuk menyelesaikan qadanya pada waktu yang lain. Ada qaid tu. Ni fatwa sebahagian ulama lah. Qaul mu'tamad tak boleh. Qaul mu'tamad tak boleh langsung buat benda lain, kena selesaikan qada dia dulu. Hatta sembahyang sunat sekalipun hukumnya haram. Sah tapi hukum dia haram. Tapi ada sebahagian ulama yang berfatwa mengatakan sah sembahyang sunatnya tu dan tidak dihukumkan dengan haram sekiranya dia berazam untuk melangsaikan qadanya itu pada waktu yang lain. Jadi nak buat witir, tak apa, tapi dengan azam bahawasanya aku akan gunakan waktu yang lain untuk menyelesaikan qada yang wajib atas diriku, yang wajib aku segerakan. Maka pada ketika tu terlepas daripada hukuman haram. Ni pendapat sebahagian ulama. Adapun qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tak boleh, hukumnya haram. Jadi kena ambil berat kat situ. Kena ambil berat kat situ. Habis. Terbina daripada masalah tu juga, sekiranya sembahyang yang ditinggalkan itu banyak jenis, Zuhur pun ada, Asar pun ada, Maghrib pun ada, Isya pun ada, Subuh pun ada yang ditinggalkan.
Maka Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan wajib didahulukan sembahyang qada yang wajib disegerakan dulu. Dalam solat dia tu ada solat yang ditinggalkan dengan uzur, maksudnya tak wajib segera qada, sunat saja segera qada. Ada solat yang ditinggalkan dengan tanpa uzur, maksudnya yang wajib disegerakan. Campur dua jenis ni. Ada sembahyang yang wajib disegerakan qada, ada sembahyang yang tidak wajib disegerakan qada. Yang muktamad di sisi Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, wajib didahulukan sembahyang yang yang wajib disegerakan qada. Kena dahulukan sembahyang yang wajib disegerakan qada dulu. Kena settle ni dulu, sebab yang ni wajib disegerakan. Tak boleh nak buat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh mengikut tertibnya. Sebab dalam tertib tersebut ada solat yang ditinggalkan dengan uzur, ada solat yang tidak ditinggalkan, ada solat yang ditinggalkan dengan tiada uzur. Berarti ada solat yang wajib disegerakan qada, ada solat yang wajib disegerakan qada, ada solat yang tidak wajib disegerakan, yang tidak wajib disegerakan qada, hanya sunat saja. Maka dalam keadaan ni kata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, yang muktamad di sisinya wajib didahulukan sembahyang yang ditinggalkan tanpa uzur yang diterima pada syarak, buat dulu. Adapun sembahyang yang ada uzur yang tak wajib disegerakan, buat kemudian. Ikut Imam Ibn Hajar rahimahullah. Khilaf bagi Imam Ramli. Yang muktamad di sisi Imam Ramli, sunat ditertibkan juga. Sama ada sembahyang itu bercampur di antara yang wajib qada segera ataupun yang tak wajib qada segera. Ada kedua-duanya jenis sembahyang tu, ada juga. Maka Imam Ramli kata sunat ditertibkan juga. Maka buat ikut tertib lah. Sunat ditertibkan. Buat subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, subuh balik, zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Sunat dilakukan sebegitu. Jadi khilaf lah masalah ni, masalah khilaf. Masalah adakah boleh ditertibkan ataupun tidak boleh ditertibkan, ataupun tidak sunat ditertibkan, ataupun sunat ditertibkan, khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ibn Hajar kata tak boleh, wajib didahulukan sembahyang yang perlu diqadakan dengan segera mutlaqan. Buat dia dulu. Sembahyang yang tak wajib disegerakan qadanya buat kemudian. Imam Ramli rahimahullah mengatakan sunat ditertibkan, walaupun bercampur di antara dua kategori itu. Walaupun dicampurkan di antara dua kategori itu. Situ. Habis. Dia payahlah bab qada sembahyang ni. Kalau tak silap ingat, kita dah bincangkan dah secara panjang lebar juga pada permulaan kitab kita dulu. Jadi kalau nak tengok perbincangannya yang lebih jelas ataupun yang lebih detail, tambahan daripada perbincangan kita pada kelas ni, maka rujuk baliklah dalam rakaman yang sebelum ni, rakaman pada awal-awal kitab dulu. Tak ingatlah nombor berapa tu, nak cari tengoklah rakaman yang kali ke berapa tu. Tapi dah dibincangkan dah sekali masalah tentang qada ni. Sini tempat perbincangannya lah. Sini menceritakan tentang hukum orang yang meninggalkan solat saja. Habis. Kemudian kata babul janaizi yustahabbu dzikrul mauti biqalbihi wal iktsaru minhu wal isti'dadu lahu bitaubati wal maridu aula ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.